Okay, bismillahirrahmanirrahim. Video terakhir untuk topik pembahagian sel. Okey, dalam 6.4 kita nak membincangkan mengenai apa, kita nak membincangkan isu pembahagian sel terhadap kesihatan manusia. Okey, dalam topik ini kita nak menghuraikan mengenai apa jadi kalau mitosis berlaku tidak normal. Okey, ia akan membentuk tumor dan kanser. Apakah itu tumor dan kanser, kita akan bincangkan nanti. Dan menilaikan apakah yang terjadi jika meiosis berlaku tidak normal. So, ia akan menyebabkan sindrom Down. Sindrom Down ni senang kata, ia berlaku adalah disebabkan meiosis tidak normal. So, kita teruskan. So, bermula dengan tajuk mitosis tidak terkawal. So, apakah kesan mitosis tidak terkawal? So, senang kata, mitosis tidak terkawal ni adalah apabila mitosis berlaku berulang kali tanpa kawal. Senang kata, sel kita dikawal oleh sistem kawalan khas. Okey. So, katakanlah kalaulah kitar sel ni tidak berlaku dengan sempurna, tidak berlaku dengan betul pada kitar yang betul, ia akan menyebabkan mitosis berlaku tidak terkawal. So, apakah kesan mitosis berlaku tidak terkawal? Jika mitosis berlaku tidak terkawal, ia akan menyebabkan penghasilan sekumpulan sel yang tidak normal. So, mitosis tak terkawal akan hasilkan sel tak normal. Sel-sel yang tak normal. So, ia akan membentuk ketumbuhan yang kita kenali dia sebagai tumor. Senang kata, biasa orang cakap ketumbuhan. Okey, ketumbuhan nama lainnya kita kenali sebagai tumor. So, kita ada dua tumor. Satu adalah tumor benigna. Satu lagi adalah tumor maligna. Tumor maligna atau malignant. Dalam buku teks guna perkataan malignant. So, saya tambah malignant. Okey. So, persamaan, saya ulang apakah persamaan antara tumor benigna dan tumor maligna? Dua-dua adalah terhasil melalui proses mitosis tidak terkawal. Okey. Now, perbezaannya. Tumor maligna ini kita kenali dia lain sebagai kanser. Dan tumor benigna ni dia tidak mengancam nyawa. Dia tak ganggu sistem badan yang lain. Dia tak ancam nyawa. So, kita buat pembedahan, so kita boleh hilangkan. So, contohnya macam ni. Awak ada ketumbuhan kat leher. So, ketumbuhan tak normal tu kita panggil dia sebagai tumor. Kemudian, doktor buat biopsi. Kalaulah katakanlah tumor tu tak mengganggu sistem badan yang lain, kita kata tumor tu adalah benigna. Tetapi, kalaulah tumor tu, sel-sel tak normal tu masuk dalam salur darah dan dia pergi attack sistem badan kita yang lain, itu adalah tumor maligna. So, tumor maligna ni jahat tau. Sebab ia adalah sel-sel yang boleh mengganggu sistem badan yang lain. So, tumor maligna ini juga kita kenali dia sebagai kanser. Okey, apakah bahayanya kanser ni? Kanser ni bahaya, dia akan bersaing. Dia macam parasit. Dia akan bersaing dengan sel-sel normal untuk mendapatkan bekalan tenaga. So, bila dia dah rosakkan sel-sel yang kat situ, dia akan pergi sistem badan yang lain. Dan akhirnya dia akan menyebabkan kerosakan organ dan boleh membawa maut jika tidak dirawat dengan cepat. So, apakah faktor-faktor yang menyebabkan kanser? So, faktor-faktor yang menyebabkan kanser adalah genetik, bahan karsinogen yang ada dalam asap rokok, asbestos, sinaran. Okey, sinaran, apakah contoh sinaran? Sinaran gamma dengan UV. Dan juga virus. Apakah contoh virus yang boleh menyebabkan kanser? Virus HIV. Dan juga gaya hidup. Contohnya kalau orang ketagih terhadap alkohol dan sebatian kimia, iaitu adalah benzina. So, kita tengok gambar. Apakah beza antara sel normal dengan tak normal? Nampak tak? Ni normal, ovari. Cantik je kan? Okey, kalau yang ini adalah tumor. Tumor ni nampak tak? Inilah kita panggil dia sebagai sel-sel tak normal. Abnormal tissue.
So, sekumpulan sel-sel yang tidak normal. Yang ini teruk dah. Okay, so kita teruskan. Ini adalah info, extra info. So, nanti awak boleh pause dan boleh baca sendiri. Okay? Alright. So, benigna. Tadi kita kata, benigna adalah sel yang abnormal tidak bergerak. Okay? Tetapi kadang-kadang doktor akan suruh pindah. Suruh buang sebab takut mengganggu. Okay, now 3 cara melawat tumor. So, biasa pembedahan. Tapi kalau sinaran dengan kemoterapi, ini adalah untuk tumor malignant. Okay, right. So, tumor malignant. Now, tumor malignant ni apa? Tumor malignant adalah sel kanser. Tadi macam mana kita kata tumor ni terbentuk melalui proses mitosis tidak terkawal. Okay. Now, sel kanser ni kenapa sel kanser ni jahat sangat? Sebab sel kanser ni akan bersaing dengan sel normal untuk mendapatkan nutrien. So, nampak tak ni? So, dia bersaing. So, sel-sel yang kat tepi ni akan affected. Dia akan jadi kurang nutrien. So, kemudian, kenapalah tumor malignant ini bahaya? Sebab dia boleh masuk dalam salur darah. Kemudian, dia akan merebak ke sistem badan yang lain. Bila dia merebak ke sistem badan yang lain, dia akan rosakkan. Contohnya macam saya kata tadi kan, kita ada tumor kat leher. Okay, lepas tu tumor malignant tu akan masuk salur darah, dia pergi ke paru. Bila ke paru, dia pun sama juga. Dia akan menyerap nutrien bersaing untuk mendapatkan nutrien dengan sel-sel yang normal, akan merebak dan membiak dengan banyak. Sebab tu kalau lah orang kena kanser ataupun ada tumor malignant, biasanya setelah dibuang, okay, rawatan seterusnya adalah kemoterapi dan juga radioterapi. So, radioterapi sinaran ni nama lainnya adalah radioterapi. Okay, now, so ini adalah seterusnya, ini adalah kesan jika proses meiosis tidak berlaku dengan normal. Tadi kita dah belajar, okay, dalam video sebelum ini, meiosis akan menghasilkan gamet yang diploid. Ini meiosis yang normal. Katakanlah tiba-tiba meiosis ini tidak berlaku dengan normal. Maksudnya kenapa? Meiosis ini berlaku kromosom homolog tadi tak nak berpisah. So, kromosom homolog yang gagal berpisah, kita panggil dia tak disjungsi. So, saya ulang lagi sekali. Apakah ketidaknormalan proses meiosis? Ketidaknormalan proses meiosis apabila kromosom homolog tak nak berpisah atau kromosom homolog gagal berpisah. So, kromosom homolog gagal berpisah, bahasa lainnya kita kenali sebagai tak disjungsi. Kromosom homolog mengalami tak disjungsi. So, apakah kesan kromosom homolog apakah kesan kromosom homolog ini tidak berpisah atau tak disjungsi ini berlaku? Ia akan menyebabkan, kita bayangkan tak disjungsi ini berlaku untuk satu kromosom, satu pasang kromosom homolog. Ia akan menyebabkan satu gamet tu akan menghasilkan 22 kromosom, satu lagi akan terlebih 24. So, nampak tak? Katakanlah ini adalah gamet yang normal. Katakanlah ini sperma. Okay, sperma ni normal. Katakanlah ini ovum. Ovum ni tak normal bilangan kromosomnya, 24, terlebih 1 je. Tak banyak pun, terlebih 1 je. So, selepas penyawaan, ia akan menghasilkan 47 kromosom. Katakanlah kromosom yang gagal berpisah itu pada kromosom yang nombor 21. So, nampak tak? Kromosom yang lain, bila berlaku persenyawaan, selepas penyawaan, ini adalah zygote tau. Semua kromosom tu sepasang. Ada dua. Tetapi kromosom nombor 21 ni terlebih 1, ada orang ketiga. Okay, so bilalah ada orang ketiga terlebih 1 kromosom, so kromozygote yang terhasil itu tidak normal. So, bilangan kromosomnya tidak normal. Orang normal, bilangan kromosomnya adalah 46. Tetapi disebabkan tak disjungsi, katakanlah untuk kromosom nombor 21, selepas persenyawaan, okey, ia akan menghasilkan zygote atau anak yang bilangan kromosomnya 47. Kalaulah dari gambar ni XX, maksudnya ini adalah perempuan. So, ini adalah kromosom, ini adalah pengidap Down syndrome perempuan.
puan. So ini yang kita panggil dia sebagai tak disjungsi. So ingat tak saya kata tadi, kromosom homolog kena berpisah. Everything happen for a reason. So kromosom homolog wajib berpisah. Jika kromosom homolog tidak berpisah, kita kata keadaan itu adalah tak disjungsi. Apakah kesan jika berlakunya tak disjungsi? Kesannya ia akan menghasilkan ia akan menghasilkan gamet yang terlebih kromosom dan terkurang kromosom. Bayangkan yang ini pun boleh disenyawakan tau. Katalah ini ovum kan. Ovum yang kurang 22. Dia akan disenyawakan dengan sperma. Bayangkan sperma. Sperma adalah 23. So sini 22. So dia akan menghasilkan katakanlah 45. 45 ni tak sama dengan yang normal kan. So kadang-kadang dalam keadaan fetus pun, katakanlah kalau fetus itu tidak normal bilangan kromosom, chances untuk gugur adalah lebih tinggi. So 45 ni tak normal. So tak normal ni kadang-kadang kalau dia lahir pun dia ada penyakit. Kalau dalam kandungan ibu dia dah mudah gugur. Survival dia adalah rendah. Sebab itu kita perlukan organisma yang bilangan kromosom sama dengan induk. Sebab bila bilangan kromosom itu sama dengan induk, kemandirian dia, survival dia adalah tinggi. So kemandirian adalah tinggi. Alright. So ini tadi kita dah cakap. So kesimpulannya, proses pembagian sel ada dua, satu mitosis, satu lagi meiosis. Dan proses ini mesti berlaku dengan sempurna. Jika tidak sempurna, ia akan menyebabkan tumor. So mitosis jika dia tidak berlaku tak terkawal, dia akan menghasilkan dua jenis tumor. Satu adalah tumor maligna, satu lagi adalah malignant, satu adalah benigna. Mana satu yang bahaya? Yang bahaya adalah malignant sebab ini adalah sel kanser. So sel kanser ni kenapa bahayanya? Sebab dia boleh menyerap nutrien sel-sel yang normal dan dia boleh merebak ke sistem badan yang lain. Boleh tak kanser dirawat? Boleh. Dengan cara apa? Dengan cara pembedahan, kemoterapi, dan satu lagi adalah radioterapi. Alright. Now akhir sekali kita buat latihan praktis formatif 6.4. So dalam 6.4, soalan pertama, terangkan mengapa kaedah radioterapi digunakan untuk mengawal atau menghentikan pertumbuhan kanser. Mudah jawapan ni, senang je, bunuh sel kanser. Kita tak nak bagi dia merebak. So radioterapi atau RT adalah satu kaedah yang digunakan untuk merawat kanser. Kaedah ini menggunakan radiasi mengion bertenaga tinggi untuk bunuh sel kanser. Tetapi pada yang sama, ia boleh membunuh sel-sel bersebelahan. Tetapi jangan risau, sel-sel ni boleh tumbuh yang baru. So soalan nombor 2. Keadaan tak disjungsi kromosom homolog gagal berpisah akan menyebabkan penyakit genetik seperti Down syndrome. Nyatakan bilangan kromosom dan ciri-ciri pada Down syndrome. So bilangan kromosomnya adalah 47 dan cirinya adalah kerencatan mental, mata sepit dan lidah sedikit terjelir. Yang ni awak boleh Google. Alright, so last sekali kita buat latihan ulang kaji sikit. Now, praktis formatif 6 muka surat 111. Namakan turutan proses mitosis. Senanglah, Pak Mat. Profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Apakah fungsi sentriol? Sentriol menghasilkan gigi. Membentuk gigi. Nyatakan perbezaan antara metafasa dalam mitosis dalam metafasa dalam meiosis. Perbezaannya dua kat depannya. Kalau sini kromosom yang menyusun di satah khatulistiwa. Kalau sini yang menyusun adalah kromosom homolog. Hero kat depan tu je lain. Kalau sini single, kromosom saja menyusun di satah khatulistiwa. Tapi kalau dalam metafasa 1 meiosis, kromosom homolog yang menyusun di satah
Khatulistiwa. Okay, now peringkat ketinatakan perbezaan antara ini tadilah kromosom homolog menyusun kesatuan khatulistiwa. Yang ini berlaku kromosom homolog. Senang kata macam ni. Metafasa, mitosis, kromosom. Kalau meiosis, kromosom homolog. Okey. Now yang ini seterusnya. Okey, terangkan kepentingan proses pembahagian sel yang berlaku di hujung akar. Okey, kalau nama saja akar, awak nampak je akar dia bukannya testis ke ovari ke ataupun orang kata sel pembiakan. So awak ingat ini mesti mitosis. Okey, untuk menghasilkan bilangan sel yang lebih banyak. So akar tu boleh jadi lebih panjang dan boleh serap banyak air. Okey, seorang peladang ingin menghasilkan bilangan besar pokok mangga dengan baka baik. Nak yang baik ni. Okey, so kita gunakan apa? Kita gunakan kultur tisu. Kultur tisu ni baiknya satu, dia cepat. Untuk matang cepat. Kalau kita klonkan baka yang baik, untunglah untuk peladang tu. Okey, so nyatakan huraian. Huraian dia mudah tau. Kita ambil mana-mana bahagian daripada tumbuhan, maksudnya kita koyakkan satu, which is explant. Lepas tu kita masukkan dia dalam satu tempat. Katakanlah ni macam petri dish. Masukkan explant tu ke dalam sini. So explant tu masuk sini. Okey. Kemudian kita tambah hormon. Okey, hormon pertumbuhan. Lepas tu explant ni tadi, ni explant ni. Explant akan mengalami mitosis. Dah banyak sel tau. Sekarang kita tak panggil dia sebagai explant. So, sekarang dia akan membentuk kalus. Kemudian kalus ni akan berkembang, mengalami mitosis lagi. Dan berkembang, membentuk anak pokok. So, bila dah anak pokok ni, kita transfer pergi ke tanah. So, nampak tak? Apakah proses pembahagian sel yang terlibat dalam pengklonan? Ia adalah mitosis. Bermula dengan explant, akan mengalami mitosis menjadi kalus. Bila dah jadi kalus ni akan berkembang dan mengalami mitosis menjadi anak pokok ataupun embrio. Kemudian bila dah jadi anak pokok ni, kita transfer pergi ke tanah. So, rajah 2. Okay, soalan nombor 5. Rajah 1 menunjukkan suatu sel yang berada di peringkat M dalam kitas sel. Lukiskan kedua-dua sel yang terbentuk sekiranya kromosom P. Ni berlaku tak kromosom senang kata sentroma tu tak putus kan. So apa jadi? Okey. So ia akan menyebabkan bahagian satu ni terlebih satu kromosom. So yang ini tak normal. Okey. So itu sahaja untuk bab 6. Saya minta maaf atas segala salah dan silap dan segala komen yang membina. Sangatlah saya alu-alukan. Thank you so much for listening and for watching. Okay, bye.